Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasitu. Al-jumlatul ismiyatu. أولا الدين النصيحة رواه مسلم. InsyaAllah malam ni kita akan masuk hadis yang pertama. Tuan kita ni sebut hadis pertama ni dalam kategori Al-Jumlatul Ismiyah. So, tak ada mana ni. Banyak suara hati saya dua ni. Banyak bercakap. Bercakap tak berhenti saya. Jumpa orang pun bercakap. Aku telefon pun bercakap. Duduk dengan bercakap. Kalau kita ngaji bahasa Arab, dia ada satu, dia panggil huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim sampai ya tu dia panggil huruf hijaiyah. Kemudian apabila huruf ni kita campur dengan huruf paling kurang 2, 3, 4, 5 dia jadi kalimah. Contohnya alif campur dengan ba jadi abun, maknanya ayuh. Kalimah. Kemudian kalimah ni apabila dia campur dengan kalimah paling kurang 2, 3, 4, 5 ni tak apalah. Dia panggil jumlah. Dalam bahasa Arab jumlah. Jumlah. Jumlah ni ada 2 jenis. Sekiranya dimulai oleh isim, oleh nama, maka nama dia jumlah ismiyah. Sekiranya dimulai oleh fi'il, oleh perbuatan, namanya jumlah fi'liyah. Jadi hari ni pelajaran kita ni bermula dengan tu kita disebut al-jumlatul ismiyah, jumlah isim. Makna dianya hadis-hadis yang akan dibawa dalam bab ni, hadis-hadis yang akan dibawa bab ni terdiri daripada hadis-hadis jumlah ismiyah. Maknanya 2 perkataan paling kurang ia dimulai oleh isim. Baik. Hadis pertamanya ad-dinun nasihatu. Agama itu satu nasihat. Agama din dari bahasa Arab. An-nasihatu, nasihat. Kalau kita ngaji nahwu dipanggil mubtada' khabar. Mubtada' dia tu khabar. Orang putih panggil hak mula-mula tu subjek, hak dia tu predikat. Hak Melayu kata hak mula-mula tu pala, hak yang kedua tu cerita. Pala cerita. Baik. Ad-dinun nasihatu ni dalam banyak-banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dinamakan sebagai jami' mani ataupun min jawami'il kalim. Orang panggil cakap ringkas, padat tapi mempunyai pengertian yang berharga. Dan memang benar berharga ni halus-halus je. Macam mah. Burger, cik lah. 1,000, 2,000, 3,000. Air batu, 1 tu baru 20 sen. Pasal apa murah? Guna pun, habis tak guna pun habis. Alhamdulillah. Tapi, mah sebesar air batu kiu tu, mungkin dah sampai 1,000. Nak banding dengan air batu so kiu dia tu
No sen. Tak ada sen abuk tu. Kalau pergi kedai kopi pun, data free lah. Minta air batu tadi, soki. Pasal, ambo sakit buah pinggan, tak boleh minum air banyak, kena kemih je. Orang tu free lah kau ustaz, tak payah bayar. Tak ada kau. Laki mah. Tapi mah, kalau sebesar tu, begitu juga Nabi SAW dalam banyak-banyak kelebihan Nabinya diberi jawami'ul kalim. Dalam banyak-banyak jawami'ul kalim hadis ad-dinu an-nasihah. Baik, ad-din ni ke apa? Din. Din ni macam-macam boleh terjemah. Hak yang masyhur di kalangan kita ni ad-din ni agama. Ad-din juga makna dia al-jaza', pembalasan. Ad-din juga dianggap tindakan seharian kita. As-suluk. Sininya Nabi maksud ke ad-din al-Islam. Jadi bahasa paling mudah kalau kita nak replace, nak ganti ad-din artinya al-Islam, an-nasihatu. Islam tu ialah satu nasihat. Ad-din sini. Bukan ad-din mana yaumul jaza. Sebagaimana kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin situ merujuk pada hari kebangkitan di akhirat kelak. Tapi sini tak. Sini maknanya al-Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Din sini makna al-Islam. Jadi al-Islam an-nasihah. Islam ni nasihat. Kalau tanya kita ini gapo dia Islam, kita kata Islam ni nasihat. Cuma nasihat tu gapo? Nasihat tu gapo? Kita baca bawah tu kalau ada kita baca. An-nasihatu kata dia kalimatun yu'abbaru biha an iradati jami'il khair lil mansuhi lahu. An-nasihatu kata dia nasihat ni kalimatun ianya satu ucapan yu'abbaru biha an iradatil khairi an irati jami'il khair lil mansuhi lahu. Satu kalimah yang diucap untuk menggambarkan kita nak benda baik kepada orang yang dinasihati. Apa saja yang kita sebut supaya orang itu jadi baik, kira nasihat. Apa saja yang kita sebut. Nak suruh orang jadi baik. Nak suruh orang yang kita sebut jadi baik, itu nasihat. Jadi agama ni nasihat. Agama ni kata-kata untuk kebaikan. Royat baik. Ni agama. Tak kira lah apa-apa. Asal kau baik je, dia agama. Asal kau dia baik je, dia Islam. So, seterusnya, siapa dia yang paling layak memberi nasihat? Sambungnya hadis ini, Nabi SAW ditanya oleh sahabat. Qalu, liman ya Rasulullah? Siapa dia? Bagi siapa nasihat ni? Siapa yang boleh memberi nasihat ni? Qala, Nabi kata, lillah, Allah. Yang kedua, rasulihi, Rasul. Yang ketiga, a'immatil muslimin, pemimpin orang Islam. Yang keempatnya, wa'ammatihim, dan keseluruhan umat Islam adalah boleh memberi nasihat. Sebaik kita nak cakap mengenai konten nasihat ni apa? Konten nasihat. Daripada masa sama kita nak sebut
kenapa orang-orang tadi, Allah, Rasul, pemimpin dan juga orang umum tu berhak memberi nasihat. Biasa nasihat ni mari berpunca daripada dua keadaan. Satu, orang yang berjasa ataupun pihak yang berjasa. Yang kedua, pihak yang berjaya. Pertama, yang berjasa. Yang kedua, yang berjaya. Agak-agak dia boleh habislah malam ni. Tak kuat mana. Bapa Allah boleh memberi nasihat. Pasal Allah ni berjasa. Allah ni berjasa. Kerana bila jasa Tuhan ni kak, Allahu Akbar. Jasa paling besar. Dan Allah menggunakan jasa Allah SWT ni supaya manusia beriman. Gapa manusia yang sepakat, nobody, tak ada seorang yang tidak mengguna benda ni. Ulama kita kaji, hak yang sepakat, yang mengambil manfaat daripadanya, yang tak boleh nak tolak. Kalau kita tanya dia, mu terima ke dah ni? Dia tak boleh kata air. Kalau kita kata udara, tak ada, ambil tak je guna udara. Dia mungkin dia boleh dia boleh lawan. Ambil tak je minum, tak je. Jadi macam kelingnya polis lah, keling. Biasa dengan kelingnya polis. Masa mula-mula wajib pasal lapu. Kan usia hari kena pasal lapu. Dan memang hadir kau dan video itu. Pasal lapu. Dia tak pasal. Jadi mari malam tak pasal juga lapu. Polis kak. Kenapa tak pasal lapu? Ni malam hari. Siang hari pun wajib pasal lapu. Dia kata apa susah tuan. Saya tak pasal lapu pun. Lapu jalan raya ada ke? Itu lapu. Ini lapu. Itu semua ada lapu. Apa perlu lagi terpasal lapu? Polis ni kena cedi. Dia tunduk. Buku angin. Buku angin. Apa ni tuan buku angin? Tayar saja punya motor. Mana boleh jalan? Polis dia kata apa bisa semua ada angin belakang. Itu angin semua angin. Tak jawab. Kalau juga keling temu orang Melayu ni juga. Jadi mungkin kalau kita kata udara, dia akan new. Tapi kalau air, nobody yang akan boleh lawan. Melayu, tak boleh menanam nasi kalau tak ada air. Keling, tak boleh kami roti canai kalau tak ada air. Orang apa lagi? Chili wala. Orang Brazil, Chili, nu makan pisang. Dia nak tanam pisang, tak boleh kita ada air. Tak ada satu kaum, ya walaupun kepelbagaian dari segi makanan, tanpa air, dia tidak boleh nak meneruskan kehidupan dia. Apatah lagi nak buat ilah daga. Maka Allah eksploitasi air ini untuk memberitahu Allah ni berjasa. Allah kata, yalah kan cara panjang lah. Boleh tak cakap mana yang banyak-banyak. Bukan di kalangan kita lah. Di pihak sahabat dulu pun tak berasa air ni satu nikmat yang besar. Tak berasa. Apabila turunnya ayat summa latus'alunna ya umaizin anin na'im. Allah kata dia akan kelak kamu semua akan ditanya satu persatu mengenai nikmat. Akan dicek satu-satu. Sahabat-sahabat berasa gapo dia nak tanya. Qalu bima nus'alu ya Rasulullah wa na'isu 'ala al-aswadain wa suyufu 'ala aktafina. Sahabat kata Rasulullah, poin gapo tu nak tanya? Kita ni hidup hanya makan dua benda itu. Wa tamamin ai, wa suyufu 'ala aktafina. Pedai di atas belakang sama. Kalau makan nasi biryani, makan chicken tikka, makan chicken chop tiap-tiap hari, itu lain lah. Ni watama je. Watama ni pilihan terakhir. Last choice dia panggil. Tak ada benda lain baru makan. Tak ada. Wasuyuf, tak. Nabi pun tak ada jawab sekali tu. Sehingga Allah sebut, afara'aitum in asbaha ma'ukum ghura, fama ya'tikum bima'in ma'in.
Apa pandangan kamu kalau Allah menjadi kain kering konten? There are no water. Bukan baik, Kelantan no water. Waktu timbul ada telaga, bunyi kokeng telaga air tak ada. Man ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang boleh bawa air untuk memberi kehidupan pada kamu? Jadi Allah eksploitasi air ni. Afara'aitum الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تفكهون. Allah katakan aku nak. Allah kata afara'aitumul ma' alladhi tashrabun. Cuba aku nak tanyamu, pandangan kamu air yang kamu duk minum tiap-tiap hari ni. Mu kau turun daripada langit ataupun aku waktu turun? Cuba jawab sangat. Siapa dia orang tak cik dia waktu turun? Kecing boleh lah tak cik mu waktu turun. Air nak minum tak boleh. Tak ada. Lau nasya, Allah kata kalau kami ja'alnahu ujajan. Kami boleh menjadi kain ni masih perak macam air laut. Supaya memikir. Tapi tak. Allah tidak jadikan air hujan, air telaga ni masing sebagaimana air laut. Untuk apa? Supaya manusia reti bahawasanya dia memerlukan air dan dia pun tidak ada seorang pun yang tidak guna air. So Allah telah berjasa kepada kamu. So Allah berhak menasihat kamu. Allah berhak menasihat kamu. Nak tengok masa takut lebih. Apa lagi? Api. Api ni. Tak ada seorang boleh duduk lagi gelap. Tak ada seorang. Tak ada seorang. Pokok mana pun dulu sekarang cuma berbeza teknologi je. Oh dulu pakai api direct, kita pakai elektrik. Tapi mesti cek. Allah kata afara'aitumun nar allati turun antum ansha'tum sajarataha am nahnu al-musi'un. Cuba mu tengok ke api ni. Kamu jadikannya sebagai bahan untuk kamu turun. Ambil cahaya daripada dia. Antum ansha'tum sajarataha. Adakah kamu yang buat bakaran dia? An nahnu al-musi'un. Ataupun kami yang buat. Kau fikir. Balik pergi fikir. Tak pada nak fikir saja, balik. Belum pada tidur, fikir. Tak pada fikir saja, tak tangan, tak pada baru. Tak pada tangan, tak kaki. Tak boleh kaki sendiri, so bini tak kaki dia. Pasal nak fikir. Siapa dia buat? Allah. Kita tahu switch on, switch off. Switch on, switch off. Elektrik dijana daripada air. Pakai turbin. Air tu, siapa yang nak buat turbin? Sehingga jadi aliran. Semuanya ni, kesimpulannya adalah Allah yang berjasa. Maka Allah berhak untuk menasihati mana? Sampai itulah Allah sebut, lillah. Nasihat ni adalah milik Allah. Rasul, lebih kuranglah. Malah nak kata banyak. Wah Allah saja. Begitu juga pemimpin. Pemimpin ni ada jasanya. Dia berhak menasihat. Begitu juga sama sendiri kawan-kawan. Dia juga berhak menasihati sama lain. Cuma konten nasihatnya apa? Nasihat ni mesti benda ya al-khair. Benda al-khair. Benda baik. Dan tak ada al-khair ni kecuali Al-Quran. Kecuali hadis Nabi. Kecuali Al-Quran. Kecuali hadis Nabi. Sampai itu minta maaf. Banyaklah tempat kita ni. Jak daripada bodoh lagi. Orang kita dinasihat dengan benda yang mengarut. Benda yang tak pakai hijau. Benda yang membohong. Contoh. Sama budak-budak dulu kan tengok. Kaki bukit kan berasa pagi-pagi dah kita kan. Dia nampak macam awal je kita tanya gapo tu.
Oh, dia kata nenek kebayang dia terperingat api nak rebut air. Lepas tu, hatulah. Botulah. Jadi gong semua, tidak benar. Tidak bercakap, benar. Awal sudah kanuk masa tu, tak tahu apa satu. Dia hanya akan menerima apa saja yang disebut tanpa ingkar. Lalu sebab tu, mopok ni kena nak sebut apa-apa, sebut ajaran Al-Quran. Sebut ajaran Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca hadis, contoh sekali, ia naik unta dengan Abdullah bin Abbas ke Abdullah bin Umar, tak ingat molek nama. Abdullah bin Abbas rasanya. Kawan ni riwayat hadis, kuntu radifan Nabi, kata dia. Aku naik unta ganu dengan Nabi. Naik sekali unta. Kawan ni umur 7-8 tahun. Nabi ayat kau ke budak ni? Ya bunayya, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa ya na'aluh, kalau nak minta gapo-gapo, mintalah ke Tuhan. Mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong dengan Allah. Hadis tu panjang lebar lagi lah. Mu paling warna pun, tajid tijahaka, Allah ada di situ. Allah sentiasa menolong kamu. Allah. Jadi bodoh lagi. Padahal kalau dia membesar, tauhid dia sempurna. Kita jak kecil lagi, penuh dia otak anak-anak kita. Konten nasihat yang tidak benar. Tapi itu kalau kita tengok di kalangan sahabat ni, banyak badi minta nasihat. Siapa pikir? Seorang sahabat tu minta supaya sahabat dia nasihat dia. Suruh nasihat, cari. Tak ada dah benda nak nasihat. Completed comel. Comel belakang. Akhir sekalinya ada so. Tataradda ala idamain. Mu makan lunch 2 kali lauk. 2 kali. Ayam pun ada, kambing pun ada. Sepatut sekarang orang lain ramai lagi tak boleh makan. Pun dinasihatkan. Jadi konten nasihat pastikan nak baik. Sebab tu lo ni kena jaga molek, mengelak daripada mendengar orang-orang yang nampak macam nasihat tapi dia penipu. Khususnya puak-puak habis ni. Amba sebut dah ke sini, hot baru orang atas kamu. Orang tagging nama apa tengok. Wal-'ayazubillahi min zalik. Sore Habib Sarah, hamba tak tahu dah di mana. Di Indonesia tu rasanya. Kalau tidak pun di Singapura. Pasal penterjemuh dia tu pelik Singapura gitu. Dia kata mana? Dia bercakap ni sore Habib lain. Ia yang ada hubungan yang akrab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan yang baik. Setara mana baiknya? Lalu dia ceritalah satu cerita. Ada satu rombongan daripada Maroko mari ke Madinah untuk ziarah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza bi Fatimah binti Nabi waqifatun ala babil Madinah. Disebut ke Arab tu gitu. Tiba-tiba apabila kawan tu sapa di Madinah, Fatimah duduk cegak di pintu masuk Madinah. Mana wallahu a'lam lah pintu mana tak tahulah. Adalah kali. Lalu Fatimah bertanya kawan daripada Maroko ni. Aina turid? Mu nak pergi di mana? Ni ada dalam YouTube ni dah. Kamu tidak reka boleh kita tengok semula lah. Qala ziyaratu abik. Mari nak ziarah ayahmu lah Madinah ni. Lalu kawan ni pun royak. Fatimah ni royak kawan tu. Ayah aku tak ada. Pasal pergi ke Yamin, pergi ziarah Habib Ali Al-Habsyi. Berapa kali bodoh ni kenyataan ni. Penipu apa? Pendusta, kazab, fasik. Man idda'a li nafsihi
au fi ahadin ilmal ghaibi fa huwa kazzabun fasiqun. Barang siapa mendakwa dia tahu benda ghaib, sama ada diri dia tahu atau mana-mana orang tahu benda ghaib, fa huwa kazzab, penipu hapa, fasiqun, dia jahat dalam agama. Tak ada seorang pun dia tahu benda ghaib, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dengar kau sekali tu, dia macam nak nasihatlah kita supaya banyakkan selawat, tapi diselit dengan cerita-cerita yang mengaruh, yang mengapa, yang langsung, bukan setakat langsung, boleh bawa pada syirik. Nak tahu benda ghaib warna, benda yang berlaku dah dalam kubur. Kadang-kadang benda yang akan datang, dia punya kaedah al-umurul mustaqbalah. Al-umurul mustaqbalah minal ghaibiyat. Kaedah dia. Benda yang akan berlaku ni dianggap sebagai daripada benda ghaib. Benda yang akan berlaku ni sebagai tak ada orang tahu kecuali Allah. Contohnya kiamat. Semua di kalangan kita ni tahu berlaku dalam kiamat. Tapi bila nak berlaku kiamat, kita tak ada tahu. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Yang kedua, Allah sebut wa yanzilul ghaisa. Waktu hujan. Turun hujan ni dalam banyak-banyak perkara akan datang. Tak ada orang tahu. Hanya Allah yang tahu. Sedangkan hujan ni dia turun bermusim. Dia ada musim hujan. Kalau pak kita ni bulan 10, bulan 11, 12, bulan 1. Ada musim yang kita panggil musim hujan lah. Tapi secara terperinci bila nak turun, tak tahu. Pagi ke petang, pukul 5 ke pukul 4. Apa tak lagi berdoa dalam kubur? Apa tak lagi pergi kiamat? Siapa dah royak kamu? Kalau kita tanya. Perlu kalau dia nak jawab. Dia akan royak dah wali tu pula. Pada tahu mana wali tu royak kamu, wali tu pun mati dah. Munggu boleh kacak wali tu tahu ke mana? Kalau kita tekan-tekan mata kan gila dah jawab. Tak. Konten nasihat mesti al-khair. Al-khair ni iaitu merujuk pada Quran, merujuk pada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tiga perkara lain lagi. Dia ada adab al-istinsah wan nush. Dia ada adab meminta nasihat dan memberi nasihat. Ada adab dia. Orang yang meminta nasihat jangan berasa lemah. Dia jangan berasa hina meminta nasihat. Nak boboh dari fikir puak kita ni, jangan kedekut daripada meminta nasihat. Setengah orang kita dia akan berasa hina. Berasa malu no ya kau orang. Pasal apa? Pasal ada fikir dia dalam otak dia seolah-olah minta nasihat ni satu kena dah okey. Jangan berasa hina. Kita kena berasa bangga. Allah sedarkan diri kita untuk meminta nasihat. So, yang kedua apabila nasihat diberi, pastikan kita nak buat. Kita nak buat nasihat ni. Istighfar. Kalaulah sekiranya orang panggil nasihat yang diberi itu terkena atas mata hidup kita, tak boleh terima, panas telinga. Apatah lagi kalau nak jual nasihat tu ni kecek derah. Punya apa lah apa. Sabar. Ini ujian daripada Allah. Daripada kita berterusan duduk dalam keadaan tidak baik. Sabar mendengar nasihat yang diberi adalah lebih baik jauh daripada berterusan dengan melakukan perkara yang tidak baik. Orang yang beri nasihat pula tak boleh berasa bangga dia boleh memberi nasihat. Ada setengah kita kak tak ada arah lah. Amo malas sangat beri nasihat kamu ni tak pakai kamu pun nasihat. Aku ni raja-raja panggil nasihat. 5,000 sekali bayar. Bawa mula 5,000 sekali bayar. Maka tak pun aku tu dah bayar. Apa kecek pun. Jangan bangga. Orang yang diminta nasihat tak boleh bangga. Dan yang kedua kena jujur masa memberi nasihat. Sebab itu ringkasnya dalam bab nasihat ni kita boleh simpulkan ada 4 peringkat utama untuk kita sekarang.
kena ikhtiar alimin bi'uyubin nafs. Kena usaha cari atas dasar agama sebagai nasihat ni, tu alim yang tahu mengenai aib diri. Nak cari. Ya kita panggil tu alim tasawuf ke, tu alim ilmu tazkiyatun nafsi ke. Dia tahu lagu mana nak jadi ujub, lagu mana nak jadi takabur, lagu mana nak sum'ah. Dia boleh royak ke kita cara menyebabkan kita jadi ujub. Dia boleh royak kita pula cara nak berubah. Lagu mana menyebabkan kita jadi marah. Lagu mana nak berubah. Kaifiyah, cara-cara yang kita panggil beruyum. Kena cari tu alim tu. Maknanya kena orang ahli sunnah macam puak kita ni pun. Jangan duduk tinggal lah ilmu tasawuf, ilmu akhlak ni. Dia berhidup kedai kopi ni wajib-wajib lah kena cari. Pasal beri kedai kopi dia suka menakai. Pakai sama. Tahu sikit pakai takai selalu. Nak sedapkan ia aja. Nak sedap, nak puas diri dia. Orang boleh terima, orang suruh terima, orang pahal kau tak pahal, itu lain cerita. Yang penting, saya puas. Hari ini penuh. Otak kesok ni lagu ni. Penuh paksono. Kena pahal baik. Cari alimin bi'uyubin nafs. Kalau tak ada akhir zaman ni, kena ada sadiqan saduqan. Kena cari saing kawan yang jujur. Cari saing kawan yang jujur. Jangan kawan yang jujur ni ambonya tak larat nak boyak banyak-banyak ada. Apabila Hafsah janda. Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Dia ada tu lelaki belum pada ni mati. Umarnya pusing lah anak dia jadi janda ni. Tawar ke Abu Bakar. Abu Bakar kalau mau jadi natu aku lagi mana? Tengok baik ni, kawan yang jujur ni. Mengembirakan hati kawan. Ida kala surur. Abu Bakar dah senyap, tak jawab. Tahu aku Osman pula. Osman pun tak jawab juga. Senyap. Siapa macam sakit jiwa Umar. Saing. Tidak nak pelesah masalah. Ni, dia perempuan anak ni gak muda. Moga Abu Bakar dengan Umar. Tu Abu Bakar dah 2 tahun. Gak paling kurang 15 tahun pula anak dia Hafsah ni. Dah kata kan. Maknanya mungkin 20 tahun Hafsah tu dengan Abu Bakar beza. Suatu yang panggil very simplistic. Umar ni sendiri nak tahu Abu Bakar ni pun suatu yang mikir. Tapi atas nama bersahabat ni tahu juga. Dan dia perah kerana Abu Bakar senyap. Tahu Osman pun senyap. Akhir-akhirnya Nabi yang minta memilih. Lalu kahwinlah Nabi dengan Hafsah. Sudah kahwin tu baru Abu Bakar royak ke Umar ketika mu tahu Hafsah muka aku tu aku nak sangat. Orang pun tahu tika sampai dia tak sih. Macam jeri muda krok-krak. Tapi aku terdengar dah Nabi ada sebut mengenai Hafsah. Lalu aku dah senyap jaga rahsia ni. Aku tak nak royak kamu keinginan Nabi. Ini kawan yang jujur. Nabi tidak royak ke Abu Bakar supaya dia senyap dah. Cuma Abu Bakar ni bertanggungjawab terhadap rahsia ni kerana Nabi pun sebut. Hafsah ni bujada ni. Nanti kan makna Nabi sebut, terfikir. Lalu akhirnya lepas daripada kahwin, bawa Abu Bakar sebut mengenai hasrat Nabi tu. Dan memang akhirnya menikah dengan Nabi lah. Sallallahu alaihi wasallam. Setara tu tahap kejujuran seorang sahabat dengan sahabat. Itu ada apa satu. Masa nak tu gak nyoleh. Ambo sendiri ni banyak tolong saya. Ambo ni pantai orang minta tolong. Ambo royak. Ambo akan tolong setakat-setakat mampu. Ada orang minta tolong bak peti.
bab nego, ada orang minta tolong nak jadi tok wakil. Dia ni tak pakai apa dalam parti. Tak ada jabatan tak apa. Mari, kita nampak dia macam berharga. Kita tolong. Akhir, jadi tok wakil. Jadi esko. Lalu ni dia pula timur kita jahat. Nanti apa manusia ni? Atau video ni ke dia, video siapa? Tapi kita tak macam itu. Ama macam dengan anak murid lah. Apabila anak murid main nak ngaji, ama akan ajar. Ama akan perhabis duit. Nak pergi ngaji mana? Pakistan ke Tata. Cari PT ni tuan punya tahu. Dan apabila balik, kita pergi kebebasan. Ada setengah bapa yang tidak buat, tak pegang, tak beratur, tak kata no. Kita hanya melaksanakan tanggungjawab kita. Kalau kita nak cara pun tak cara sakit jiwa kita. Jadi, yang kedua, pastikan cari kawan yang jujur. Cuma syarat jujur tu panjang lama tak ada yang mana ni. Yang ketiga, dengar daripada musuh. Sebanyak mana orang kata kita gajah kau rima, belakang parai kau berapa kita dengar belakang. Kita nanti titik. Illam yakul laka ma qalu. Kalau barang dia kata kita tu tak ada, memang dia musuh kita. Kalau lah betul barang dia kata tu ada kita, kita jauhi benda dia kata. Orang kata makan nasi banyak, hampa makan nasi banyak. Becek pelawak, hampa pelawak. Hati tengok, gapa musuh kata. Dan kalau tak boleh juga, kita ni baik telajak, tak ada musuh langsung. Dengan semua orang dia baik. Pelik juga manusia ni. Dengan cara bimukhalalatin nas. Bimukhalatatin nas. Dengan cara kita duduk sekali dengan orang ramai. Kita bersaing dengan orang. Kita berurusan dengan orang. Sebanyak mana dalam urusan semasa berkait ni, ada perangai yang kita tak sukai, pastikan jangan kita buat perkara tersebut. Bersaing sekali, wah. Pergi kedai kopinya bayar dia yang makan. Pemenatan sungguh. Kita jangan lagu tu. Jangan buat lagu tu. Usaha bayar. Bimukhalat itu. Jadi nipak perikak yang disebut oleh Imam Ghazali, lagu mana nak hidup akhir zaman supaya kita jadi hidup dengan ad-dinu an-nasihah. An-nasihah. Allahu Akbar. Padahal ada tu cekak dah. Aku lu kau lihat dah, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum.